Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri. Wahlun uhdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmat-Nya dapat bersama-sama pada tengah hari ini yang penuh dengan penuh keberkatan ini. Kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sebentar lagi kita menunaikan kefardu solat fardu zuhur secara berjemaah, dan sebelum itu kita mendengar sedikit tazkirah zuhur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan mudah-mudahan pengakhiran kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari ini untuk kuliah zuhur, tajuk yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini insya-Allah yakni rajin solat tetapi masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Rajin solat tapi check in dalam hell, neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu solat ini merupakan satu perkara yang penting. Kalau kita lihat dalam rukun Islam itu sendiri, yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, adapun yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Makna nak sebut kata tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang solat ini, semua orang tahu solat ini merupakan satu kewajipan. Bukan kewajipan yang memang kena buat, melainkan mati saja tak kena buat. Itu pun mati kena sembahyang jenazah, bukan dia yang sembahyang lah, orang lain yang sembahyang kan. Maknanya mati saja yang tak kena sembahyang. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebut dalam satu hadis yang panjang. Hadis ni riwayat At-Tabrani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan sembahyang ni, Nabi kata apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nabi kata yang pertama sekali yang akan dihisab. Dihisab ni apa? Yang akan dihitung terhadap seseorang pada hari kiamat kelak adalah solat, sembahyangnya. Dan Nabi sebut jika baik solatnya, maka baiklah amalan yang lain. Maknanya kalau kita sembahyang baik kan, kita jaga sembahyang 5 waktu kita dan kita top up sikit dengan solat sunat, comel lah tu. Jangan duk pulun sunat wajib tak buat, tu tak comel. Mana nak abang kata yang wajib 5 waktu semalam tu kan, zuhurnya, subuhnya, asarnya, maghribnya, isyaknya tu kita kena pulun lah. Kan kita kena buat lah. Mana yang selebihnya kita sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, taubat, tahiyatul masjid dan sebagainya, itu sebagai top up kita lah. Tapi yang wajib ni fardu kita kena buat. Nabi sebut, makna kalau kita jaga perkara itu, maka amal yang kita buat lepas-lepas ni, yang sebelum lepas ni, maksudnya apa? Lepas sembahyang kita mungkin sedekah, kita baca Quran, kita buat haji dan sebagainya, maka amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, dan jika rosak solatnya, kalau orang tu tak semayang, orang tu tinggal semayang, ambil mudah tentang semayang, boleh qada lah. Allah pun faham, dia buat Allah macam pakcik dia. Kan? Ada buat Allah macam pakcik dia. Alah, sibuk meeting ustaz gila, qada sekali dengan maghrib. Ni kita buat Allah macam pakcik dia. Boleh Lego shape kan? Tak apalah, Allah pun faham saya sibuk, saya bos besar. Allah pun faham. Ya Allah, Allah macam pakcik dia. Ni masalah dia kan? Dia nak Allah faham dia. Kita nak semua orang faham kita. Kadang kita tak mau faham orang. Tu satu. Kita nak Allah faham kita, tapi kita tak pernah pun tanya apa yang Allah nak untuk Allah faham kita. Betul tak tuan-tuan? Allah nak faham kita boleh, tapi kita kena ikut apa yang Allah suruh. Antaranya apa? Solat, semayang. Dan Nabi kata barang siapa yang meninggalkan solat, maka seluruh amalan menjadi rosak. Hadis ni sahih, riwayat At-Tabrani. Dan dalam satu hadis yang lain juga tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW menyebut as-salatu liwaqtiha. Solat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkannya, solat, siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya, dan solat itu merupakan tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi kata solat pada waktunya. Solat waktunya. Sebab apa? Sebab sembahyang ni memang ada waktu.
Takkan tuan-tuan semayang zuhur waktu subuh. Ada sini semayang subuh waktu zuhur. Tu nama subuh apa tak tahulah. Dia hantam subuh waktu zuhur kan. Sebab Nabi sebut dah, solat pada waktu. Sebab subuh ada waktu, zuhur ada waktu. Ni tuan-tuan main ni mayang apa? Zuhur ada memang isyak ni. Tak ada, memang ada waktu. Dan Nabi kita barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiada agama baginya. Kan, orang duk semain, duk kalut pergi pasar malam lagi kan, duk kalut pergi ni makan ni tuan-tuan sampai semayang pun duk kan. Dah lah makan banyak, memang tak semayang, dia kenyang. Duduk atas kursi pula, lepas tu buka Facebook pula, pergi kan. Itu nak abang kata. Bukan tuan-tuan lah, tempat lain. Tuan-tuan jangan duduk jegil macam tu. Nak abang kata gitu. Nah? Dan Nabi kata solat itu merupakan tiang agama. Ini tuan-tuan, solat tiang agama. Tak ada tiang, habis rumah bangunan tuan-tuan ni. Kalau tak ada tiang ni, runtuh bangunan. Macam itulah agama. Yang mana tiang kalau tak ada, maka runtuhlah agama tersebut. Itu tuan-tuan. Itu antara mukadimah berkenaan dengan solat. Betapa solat ni penting sangatlah. Tapi kenapa ustaz sebut tadi, orang rajin semayang? Rajin ni bagus lah. Orang yang rajin, tak lalai semayang. Tapi kenapa check in dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Why? Kenapa dia terjun? Sedangkan dia semayang. Patut dia semayang, dia masuk syurga kan? Tapi kenapa dia semayang, masuk neraka? Tanda soal tu kenapa? Contoh mudah saya bagi, tuan-tuan. Kita nak apply loan kan? Tuan-tuan apply loan tak ni? Tahu dah loan datang apa? Pinjaman bank. Tak faham. Saya kena tanya. Duk loan datang apa kan? Pinjaman bank. Tuan-tuan nak pinjam bank, tuan-tuan kena bagi slip gaji kan? Okey, dia tengok saya gaji. Okey tuan, nak buat personal loan. Saya nak pinjam 3,000. Okey, dia tengok. Okey, lulus. Lepas tu dia check pula si TOS, dia check pula si Kris, dia check pula blacklist ke tak kan? Maknanya syarat utama gaji lepas. Tapi dia tengok syarat yang lain-lain itu tak lepas. Lepas dah loan tu. Dia tengok, si Kris bayar tak cantik. Tapi gaji 50,000, bayar tak cantik. Tak boleh, tak dapat. Sorry lah. Maknanya apa? Walaupun solatnya bagus, tapi syarat-syarat kriteria lain yang menyebabkan dia terhalang daripada masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaratnya. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, apa golongan, apa orang yang mana terhalang daripada masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 5. Lima ni tertumpu, tak payah banyak-banyak. Lagi sakit kepala pula kan. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala, makalah Panadol kan. Maka 5 perkara. Yang ini kata golongan, 5 golongan yang rajin solat tapi terjun dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok siapa yang kena kan. Yang pertama, rajin semayang tetapi derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini kena pening. Ini penting. Semayang ni sampai dai hitam ni. Tapi dengan mak bapak, kau tak tahu lah. Ni saya tak tahu siapa-siapa. Tak lagi tuan-tuan terasa pula kan. Dia, semayang bagus. AJK masjid. Dia pengurusi pun. Tapi dengan mak bapak dia tak beli. Mak bapak dia lantak lah nak jadi apa pun. Duduk kampung, lantak lah nak makan ubi kayu ke, nak kutip sampah ke. Janji jangan kacau aku. Jenis tu. Ada anak-anak ni dia kata janji jangan kacau aku je. Mak bapak mak dengan ayah nak makan lah. Janji jangan kacau saya. Jangan nak minta duit saya. Itu dia perangai tu. Jangan minta duit saya. Jangan duk ajak pergi makan kat luar. Saya tak boleh. Saya ni nak simpan duit kan. Duit kan boleh mati pun kan. Ada orang dia simpan duit banyak-banyak. Esok mati bukan balut kes songket pun. Ada orang duit banyak balut kes songket. Ada. Beli kereta besar-besar pun esok naik van jenazah ke. Mana ada orang mati kat mayat atas bumbu kereta dia. Betul tak tuan? Bukan suruh tak beli kereta, belilah. Saya nak kereta kuda pula. Belilah kereta, tapi Nabi kata janganlah melampau. Ini rajin semayang tapi dahaka pada mak bapak. Sebab tu kata baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang sangat jelas. Saya bagi malam ini hadis yang sangat jelas. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, hadis ni riwayat An-Nasa'i. Kata baginda, la yadkhulu jannata aqqa. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Tidak akan masuk syurga. Tidak akan dengan tidak masuk, mana teruk Tidak masuk dengan tidak akan. Kan? Ini tuan belajar hadis ni. Tidak, Nabi kata tidak akan dengan tidak masuk, mana teruk Dua-dua sama tak? Ya ke sama? Tak masuk, tidak masuk. Akan tu mungkin never. Tidak akan never tak dia masuk Mana tidak akan teruk daripada tidak masuk. Faham tak tuan? Azan kira dalam azan tu.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما Kita sambung, no? Makanya tuan-tuan, bila sebut tentang hadis tadi, baginda Nabi Muhammad SAW memberi amaran kepada orang yang dahaka pada mak bapak ni. Maknanya kalau dia semayang banyak-banyak pun, tapi dia ni duk buat tak peduli pada mak bapak dia, makna semayang dia Allah terima ke tak? Kalau orang India kata yelik tak ada apa lah, maka semayang sah tak? Anak dahaka ni semayang sah dia tak? Sah lah, tapi tak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila? Sampai Allah ampun dosa dia. Maknanya dia kena minta ampun kat siapa ni? Bak dahaka mak bapak ni, mak ayah dia. Maknanya siapa dia mak ayah lagi, pi minta ampun. Tak kira lah perempuan ke lelaki ke, ada sakit hati sikit dengan mak, ada kecil hati dengan mak. Alah, lupa-lupa lah tuan-tuan. Mereka makin tua, kita pun esok tua macam mereka jugalah. Faham tak mereka ni? Hidup ke mereka pendatang pula kan. Kita pun esok kan tua, esok kita pun akan duduk tempat mereka juga. Maknanya kita kena fikir-fikirkan. Anda mampu mengubahnya, fikir. Fikirlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak fikir, tak mau fikir sudah. Kan, esok tuan-tuan pun akan tua, dan tuan-tuan juga ada anak-anak. Kan, kalau kita tuan-tuan penatlah kat dunia ni amal banyak, tapi tak masuk syurga, tambah kita semayang siang malam pagi petang, tapi Allah halang kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah ya. Kita ada buat salah dengan bapak ni mudah ya. Tak payah pening-pening kepala, pergi minta ampun je.
Kalau rasa segan sangat, hantar tag WhatsApp kan. Send kat mak. Mak pun ada handphone kan. Kau tuan-tuan bagi guna mak tuan-tuan walkie-talkie kan. Guna handphone kan. Mak tuan-tuan guna iPhone 6 ke apa. Send je WhatsApp. Mak, cik minta maaf lah. Semalam terlebih cakap kat mak. Duk bela bini cik kan. Cik ke apa kan. Mak kata tu teruk sangat. Mak kena slow sikit lah. Dia kalau cakap orang tuan-tuan kalau cakap itu okey. Jangan duk teki-teki dia. Jangan duk caci maki dia. Jangan. Tidak? Tidak kak? Jangan. Kan kita sayang bini pun jangan duk lebih-lebih sangat dengan bini bila depan mak tu duk melengkak sangat. Mak pun meluat tengok. Ni depan bini duk kan betul lah tuan. Satgi dalam bilik buatlah nak melengkak ulat bulu kan dalam bilik lagi. Ni depan mak duk cuit-cuit sangat, mak pun rimas perut kan. Kalau orang bini terimas perut. Duk romantik ayang. Ish kan. Satgi-satgi ya. Kan balik kampung dengan 2 hari dengan mak, tidur dengan mak. Pernah tidur dengan mak? Ni, orang lagi. Mampus dah. Tidurlah dengan mak abang. Ya, malam ni abang nak tidur dengan mak abang. Sebab abang dah lama tak tidur. Mak pula dah kematian ayah kita dah mati. Kan? Tidurlah dengan mak. Syok lah tidur dengan mak. Tak syok? Macam tak bersuka lah. Kan? Tidur dengan dia tuan-tuan. Seronok orang tua tu. No? Buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Bagi yang penting bagi dia seronok Itu ya. Bila tuan-tuan, mak tuan-tuan seronok, Allah seronok. Redallahu fi redha walidain. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Cukup tu yang pertama. Dapat ada no? Makna kalau semayang banyak pun, kalau mak ayah murka, maka datanglah kemurkaan Allah. Bila Allah murka, maka confirm tuan-tuan. Bukan kata ni, confirm terjun neraka. Banyak semayang pun. No? Itu yang pertama. Adapun yang kedua tuan-tuan, rajin semayang tetapi sombong dan ujub. Ni kesombongan dan keujuban. Sombong. Kadang-kadang kalau kita ambil istilah mudah ni, sombong ni apa? Takabur ni apa? Takabur dan sombong ni apa? Maksudnya dia angkuh. Kadang-kadang kita tegur tak mau dengar, kan? Dia melenting. Sedangkan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang keangkuhan dan keujuban ni tuan-tuan, banyak perkara yang ada pada diri kita kadang-kadang, kan? Kita kadang rajin tegur orang. Tapi bila orang tegur kita boleh terima tak? Kita tegur ni tak betul. Orang tegur, kau pun tak betul kau. Dia mula masa tu naik hantu. Betul tak betul saya kau? Kadang-kadang kita banyak tegur orang, kita kena bersedia untuk orang tegur kita. Dan bila orang tegur kita, nak tengok orang tu sombong ataupun tidak, bila ditegur, dia terima. Sebab Imam Al-Ghazali menyatakan, orang yang sombong ni mudah ya. Bila ditegur orang, kadang-kadang dia maki, dia caci maki. Bila orang tegur dia marah. Itu Imam Ghazali kata. Dia tegur orang kasar. Kadang-kadang depan orang pun dia sound depan orang kan. Orang ramai tengok, dia kata pada orang. Itu kata Imam Ghazali mudah. Ataupun dia meremeh-remeh ke orang. Ini kesombongan. Orang beri pandangan, hang baru main masjid sehari, duk sembang terah. Aku je ke masjid. Tu, JK lagi. Tukar. Aku lama lah makan garam, tahu tak? Tu dapat darah tinggi tu, kan? Aku makan garam lebih pada hang. Jenis itu statement. Maka dia memperolokkan kebenaran. Kau tu cakap betul. Haji salah tu haji semayang. Contoh, kita orang muda tegur, apa salahnya? Yang muda dengar, ambil tauladan. Yang tua dengar, ambil sebagai orang kata munasabah diri. Jangan kata, aku tua dah, banyak makan garam dah, hang semua salah, aku betul belakang. Itu tak betul. Itu salah satu sifat keangkuhan. Sebab tu, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ni Nabi cerita, hadis ni panjang tuan-tuan. Riwayat Bukhari, comel hadis ni. Nabi sebut apa? Syurga dan neraka saling membantah di hadapan Tuhan mereka. Syurga berkata, wahai Tuhanku, apa sebab yang masuk ke dalamku hanyalah orang-orang yang lemah dan hina? Lepas tu neraka cakap pula. Neraka pula berkata, aku pula dimasuki oleh orang-orang yang takabur dan sombong. Syurga neraka ni dia makhluk juga. Dia bergaduh pasal apa? Orang yang masuk syurga ni orang lemah, orang hina. Dan sedangkan yang masuk neraka ni banyak orang yang sombong dan takabur. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Dia berfirman kepada neraka pula, engkau adalah azabku. Memanglah. Mana orang yang jahat, confirm Allah masuk neraka. Sebab dia jahat ya. Maka dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis lagi juga tuan-tuan, Nabi sebut, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang ahli neraka? Kita nak tahu ahli neraka siapa? Nabi sebut yang pertama, setiap orang yang zalim. Yang kedua, bakhil.
Yang ketiga, lagi sombong. Contoh mudah tak payah pergi jauh. Tengok cerita Haji Bakir bin Lebay Gerikut. Tu dah, tengok tu dah. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Cerita Labu-Labi tu. Nama dia Haji Bakir bin Lebay Gerikut. Memang teruk lah tu cerita tu. Apa dia cakap? Yang baik yang mulut dia tak ada yang baik pada mulut dia. Selain maki orang, kan? Kalau bodoh tu tuan-tuan kira biasa lah. Labi dengan labu kira makan benda tu lah. Sampai nak makan pun tak bagi. Betul tak? Salah sikit, ketuk ke tampi. Salah sikit, lesing. Kan? Ini tuan-tuan, keangkuhan dan kesombongan. Piramli buat Haji Bakir bila Haji Bakir bila Lebay Gerikut. Haji, maknanya ada haji yang jahat juga. Piramli buat cerita dia bukan buat saja. Bin Lebay Gerikut. Lebay ni apa? Orang berlebay. Orang lebay, orang kampung panggil dia pakai lebay. Kira lebay ni bukan semua baik. Aku kena orang ni kan. Takkan semua baik. Kita pandang orang pakai kepiah baik dah. Tak semua. Orang pakai jubah. Kita contoh mudah lah. Contoh pergi masjid. Contoh AJK masjid contoh. Imam tak dapat mai. Lepas tu tengok makmum belakang kan. Tuan-tuan nak ambil orang pakai seluar jin kau nak pakai jubah? Jubah pasal apa ambil pakai jubah? Sebab pakaian kan. Ni memang cantik ada kan. Kawan tu sebenarnya nak main curi. Pakai jubah. Sebab pakaian ni bukan melambangkan keimanan. Cuma kita dah faham kat Malaysia ni kalau pakai jubah kira A tambah lagi lebih pula jubah tu. Heret tek-tek sekali tu kira A. kan? Itu kita lah kan. Tak semua gitulah. Itu kan. Bukan saya nak lekeh tapi nak abang kata jangan pandang daripada pakaian. Kan? Jangan pula kata orang tak pakai tudung tu bagus pula. Jangan pula. Jangan begitu, maknanya baik menutup aurat itu kerana ia merupakan kefarduan menutup aurat itu kan. Allah perintahkan kepada perempuan untuk melabuhkan tudung-tudung mereka kan. Maka itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah sombong. Kita ni jangan sombong, kita semayang banyak jangan sombong. Ada orang semayang banyak sombong juga. Dia peli-peli orang. Baru main surau ke lama tak nampak. Ni gelak pula aku ajak. Kawan tu baru langkah dia peli dah. Makna nak abang dia bagus. Macam Azazil kan. Aku lebih baik pada dia kan. Azazil. Kenal Azazil? Kenal tak Azazil? Tak kenal? Michael Jackson kenal? Azazil ni Allah cipta sebelum siapa? Nabi Adam AS kan? Bila Allah perintahkan Azazil ni sujud pada Nabi Adam, Azazil kata apa? Aku lebih baik pada dia. Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Baqarah ayat 34 kan? Allah kata wa iz qulna lil malaikati isjudu. Apabila Allah memerintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam, malaikat patuh tak? Patuh. Illa iblis. Melainkan iblis. Siapa nama iblis ni? Azazil tadi ya. Dia ni amal banyak. Kalau kan kita tak lawan tuan-tuan. Sampai kata ulama dia ni diangkat menjadi ketua pada malaikat, betul? Pernah dengar Azazil ni? Tuan-tuan pernah dengar? Nama dia Azazil. Tapi kita dah faham ketua pada malaikat ni di kalangan jin kan. Ni dia lah. Bila Allah perintahkan sujud pada Nabi Adam, tak mau. Aku daripada tanah, aku daripada api, dia daripada tanah. Mana dia bandingkan begitu. Maka itulah sifat yang sombong dan ujub, takabur dan sebagainya. Jangan. Kita banyak amal, baca Quran. Jangan sini-sini orang baru nak start baca Quran. Kawan tu pun nak buka. Selalu dia buka Facebook. Sebab dia tengok kita baca Quran guna handphone kan. Dia pun baru nak buka. Kita perli dah. Selalu dia buka Facebook kan, dia buka Quran. Nak tunjuk baik tu. Nampak? Ini satu benda yang tak baik. Yang patut kita buang. Boleh faham tuan-tuan? Sebab sifat sombong, sifat angkuh, bongkok, ujub dan sebagainya ni, kalau kita semayang banyak pun ada sifat sebegini, maka terjun kita dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara dapat? Ada tak agak? Tak berani angguh ada ke tak? Ada tak? Tak mengaku tu sombong juga tu, ada tak? Ada orang mengaku. Satu lagi saya nak pesan. Kalau orang minta maaf pada kita, maafkan sudahlah. Jangan dia suruh sujud kaki aku. Jangan suruh belanja makan. Tuan-tuan. Suruh belanja makan. Tak payahlah tuan-tuan. Dia belanja makan tu bonus. Jangan kita paksa orang suruh belanja makan baru aku maafkan dia. Apa punya statement tuan-tuan? Kan orang minta maaf. Tuan minta maaf lah saya buat salah. Kita maafkan, aku maafkan. Ada orang dia pula kata sedangkan Nabi ampunkan umat, takkan pula engkau tak boleh ampun. Dia kata itu Nabi. Aku bukan Nabi. Bodoh. Tu. Tuan-tuan, ada tak pakai itu? Kita kadang-kadang nak sedap. Kita kata sedangkan Nabi yang pengumat, apatah lagi Haji Leman kan? Dia lagi bengang kan? Sedangkan itu betul tak? Nabi yang ampunkan umat. Takkan kita ni sebagai manusia hina ni tuan-tuan tak boleh ampunkan orang kan? Apa tuan-tuan kita sangat ni kita ni tuan-tuan? Nak ampunkan orang, Allah takkan sikit punya hal tuan-tuan nak bergaduh sampai bertahun buat apa tuan-tuan? Tu yang apa ni? Yang kedua. Yang ketiga apa tuan-tuan? Rajin solat tetapi makan riba ni. Kena riba.
Riba tau. Bukan doktor riba. Doktor riba tak apa. Doktor riba bini tuan-tuan dengan doktor riba orang pula. Riba ni penambahan dan peningkatan hutang. Riba ni apa? Penambahan dan peningkatan hutang dan melibatkan item-item ribawi. Saya ambil mudah. Mudah tak payah pening-pening kepala. Ambil mudah je. Dia riba ni melibatkan hutang. Hutang apa? Pinjaman ataupun loan di bank. Yang sebut tadi dah kan? Mana pinjaman-pinjaman yang berteraskan apa Islamik, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila pinjaman yang berteraskan konvensional. Sebab kalau kita tengok banyak amaran yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Allah sebut dalam Quran dalam surah Baqarah ayat 275. Saya ambil sikit. Allah kata apa? Wa halamallahu al-bai' wa haraman riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bila Allah haram riba ni tuan-tuan, tak boleh buat. Sebab tu ulama bersepakat bahawa riba ni haram. Tuan-tuan nak buat pinjaman bank, tuan-tuan pergi konvensional ke Islamik? Kalau ni mereka tengok tuan-tuan, tengok Islam dia bagi Islamik. Dulu lah macam tu kan. Tuan-tuan buat pinjaman, buat loan kereta kan, dia tengok nama siapa? Tengok IC, oh nama Islam. Dia pun akan buat Islamic banking. Kalau MyBank dia ada Islamic, MyBank Islamic, CIMB Islamic, apa Holiong Bank Islamic pun dah. Holiong pun nak Islam. Tuan-tuan tak nak Islam teruk dah Holiong ni. Ada orang tanya, ustaz apa Holiong? Tuan-tuan, bank ni tuan-tuan, kalau dia tak ikut kita, kan customer always right. Kalau dia ikut kepala dia, tutup bank. Tahu tak tuan-tuan? Kita nak Islam, dia tak pasal buat walaupun dia Holiong. Holiong ni bank Cina. Tuan-tuan fikir, alien Islami, alien bank. Alien pun nak bank. Mana nak abang kata, kita yang nak kita buat macam tu. Mana kita ada pilihan. Kita nak Islam, maka Islam akan ditegakkan. Betul? Betul tak tuan-tuan? Ni kita nak konvensional, dia tak ada macam dulu. Zaman saya 2012 saya buat tesis berkenaan dengan konvensional dan Islamik. Dulu masa 2012 tuan-tuan, 2012 2011, satu-satunya bank di Malaysia ni apa? Bank Islam, bank Islam satu-satunya. Mana ada bank lain? Tabung haji tu ke? Mana ada? Tu ada orang lawyer buruk dia kata, ustaz duit haram ni ustaz, kita nak pergi halal mudah. Saya kata kan, ambil duit haram tu buh tabung haji. Dapat haji dia haram. Lepas tu dia kata nak suci dan bersih ustaz, ambil duit tu buh lebih Islam. Islam dia. Wajak. Lawyer buruk orang kita ni tuan-tuan. Ni bukan lawyer buruk, buruk nak mampu ni tuan-tuan. Nah abang kata tuan-tuan, Nabi sebut riba ni haram, penambahan hutang tak boleh. Mana tuan-tuan yang mana ada pinjaman bank, pastikan Islamic banking. Nak beli kereta apa, belilah tuan-tuan. Kereta boat ke, belilah. Tapi pinjaman berteraskan Islamic. Beli rumah kita pinjam sampai 35 tahun deh. Kan? 35 tahun deh rumah. Kereta paling lama pun 9 tahun lah. Ada lebih sikit dah, tapi dia tengok pada umur kan. 9 tahun. Kalau personal loan ada 5 tahun, ada 10 tahun. Kalau macam tuan-tuan government, dia boleh lajak 10 tahun. Kawan saya pinjam sampai 83,000. Bank rakyat. Oh, syok bayar tuan-tuan. Tak sampai 100 Oh, syok. Tu buat kira tengok 10 tahun ni kalau berapa puluh ribu, 2,000 dia balas kat dia kan. Itu kata keuntungan atas angin. Ini yang kata riba ni, ada riba al-qad, riba jahilah, riba nasi'ah. Itu semua tu. Riba al-qad ni apa? Bila berlakunya penambahan interest, bunga, maka itu dinamakan riba al-qad. Kalau riba jahilah ni apa? Tu kad kredit. Lambat bayar, dia kena cas. Betul tak? Sebab kad kredit kita pakai, kalau kita kena bayar bila kad kita pakai? Contoh kita pakai bulan ni, bila kena bayar tu? Bulan ni kena bayar. Kena clear lah. Kalau tak clear, maka dia akan kenakan penalty. Bukan sepakan penalty. Sepak penalty tu tak apa. Ni dia kenakan penalty ni apa? Maknanya cas tersembunyi. Maka itu dinamakan riba jahilah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut tadi dalam Quran. Nabi sebut hadis ni riwayat An-Nasa'i. Nabi kata pemakan riba, pemberinya, penulisnya, jika mereka sedar akan perbuatan mereka, akan dilaknat oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Allahu Akbar. Mana dia sedar, dia buat juga. Ada orang kata saya bukan tak apply ustaz, apply dah bank Islam tak lulus, apply bank muamalat tak lulus, apply Islami semua tak lulus. Takkan saya nak duduk dalam gua? Rumah kan keperluan. Maka kata ulama ketika itu dah apply semua tempat dah tak lulus, yang lulus konvensional boleh tak? Boleh ke tak boleh ambil? Jawapannya boleh ambil lah. Tapi sebiji rumah tu lah, jangan duk tiba 4-5 biji.
Sebab rumah keperluan, takkan tuan-tuan nak duduk dalam gua. Ada dalam gua sini. Oh tak boleh Ustaz, kami duduk dalam gua pasal kemah dekat KKM ni duduk. Boleh. Sama dengan beli kereta. Tuan-tuan dah apply semua dah bank Islam tak lulus. Contoh contoh. Tapi impossible tak lulus, impossible. Impossible lah kan. Maknanya tuan-tuan mesti lulus. Tapi contoh lah kan, ni mungkin kat tengah orang lain kan. Dia apply semua tak lulus, yang lulus konvensional je. Boleh beli dah kereta tu. Boleh ambil dah. Mana boleh lah sebiji lah kereta tu. Sama dengan motor. Motor pun kita tengok pula motor ni. Ada motor besar dia boleh buat pinjaman di bank kan. Kalau motor A5 tu tuan-tuan mana boleh buat pinjaman di bank. Kena buatkan kedai. Kedai tu confirm dia hantam riba banyak, betul tak? Beli kedai Ahcong. Cakap dia pasal haram riba. Dia mana tahu? Aku tak tahu. Aku nak untung lah. Maknanya ketika itu tak apalah. Cumanya tuan-tuan ada kadarnya. Ad-darurat tubihu al-ma'zurat. Maka darurat itu dibenarkan. Tapi adakah kadar? Macam tuan-tuan pergi masuk hutan. Makanan halal tak ada. Yang ada babi sekok je. Boleh makan tak? Tuan-tuan tak makan. Dia dah mati. Babi duk elok. Duk jeng. Babi tu duk geng. Tuan-tuan tak boleh makan benda lain. Ada babi sekok tu je. Tuan-tuan pun dah 3 hari tak makan. Boleh makan tak babi tu? Boleh makan. Boleh makan banyak mana? Sekok, panggang. Buat gulai sup. Maka kata ulama ada kadar. Makna makan sikit je. Sama tuan-tuan masuk hutan, yang tuan-tuan bawa kasbet. Contoh, terbawa. Bukan bawa lah. Ada orang, darurat boleh lah. Jangan buat pala tahu. Sagi orang tahu, han tak tahu kan. Ya kan. Terbawa, tengok cek-cek ayat masak tak ada. Ayat kasbet je dah. Darurat ni, 3 hari tak minum air. Duk lapak ayat nak mampu Boleh minum lah kasbet tu. Boleh minum, tapi jangan hantam satu botol mabuk tu tu tak boleh. Ambil sekadar untuk hilang dahaga. Itu saja. Itu yang kata kadar. Sama dengan riba, kiasannya begitu. Maksudnya tuan-tuan dah apply semua tempat, tak lulus. Yang lulus konvensional saja. Boleh ambil tak? Boleh ambil. Tapi ada kadarnya. Jangan pula, motor dia boleh pakai, patut pakai sebiji. Dia beli sampai 3 biji. Satu pergi market. Tu tak boleh. Mana motor kena pakai ada kadarnya, keperluan. Boleh faham tu? Tapi kesiannya tuan-tuan, bab riba ni paling banyak terlibat anak muda kita lah. Sebab bila nak kahwin kan, buat loan banyak. Sian tu. Siapa sini tak kahwin ni? Ada tak kahwin ni? Siap. Dia pun mengadu. Bukan salah kami, salah pak mentua. Haram dia tahu tu. Letak hantaran sampai 20,000. Saya kerja kedai makannya. Nak korek duit mana? Ustaz, saya tanya Ustaz. Kompak bank dengan makan riba mana teruk dia tuan-tuan jawab dia. Dia kata kompak bank dengan pinjam bank mana teruk Kalau kompak bank, kompak masuk jail tak dapat kahwin. Baik pinjam bank. Nampak tak? Maknanya tuan-tuan, kita sebagai mak bapak ni tuan-tuan, jangan letak hantaran tinggi sangat. Tahulah anak tuan-tuan ada PhD, ada master kan. Taklah kat 5,000, 6,000 boleh tak? Tak boleh hangguk ni. Saya kahwin dengan bini saya 8,000 lah. Bini saya ada master 8,000 lah. Relax. Hoi. Kahwin okey lah. Ini sampai 20,000. Dengar pun kejut tuan-tuan. Telan nasi keluar balik 20,000. Pelamin saja. Pelamin sehari tu nak habis sampai 3,000. Yang pakai kembang tembang tu kan. Tak tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada pilihan tuan-tuan buat. Tinggal letak mahal siang. Ni kat Selangor, Kuala Lumpur tuan tengok Sabang. Ramai orang memujang pasal apa? Sebab hantaran tinggi sangat. Betul tak? Tuan-tuan cari duit mana dalam sedekat 6 bulan pak mentua bagi, nak cari mana? Pinjam bank Kan pinjam alung pula. Potong tekuk tuan-tuan. Pinjam bank betul tak? Pergi RHB. Habis tuan-tuan pergi RHB. Kan. Dulu dia guna apa tu? AZ RHB. Syok masuk kad kan. Lulus. Boleh keluar duit tu syok tak? Syok tak kak? Masuk kad IC, duit keluar syok tak? Syok. Kan, tapi tuan-tuan interest dia ni potong tengkok tuan-tuan. Potong bukan lelak lah, potong nanti dapat kan. Itu. Jadi tuan-tuan fikir-fikirlah benda tu. Riba ni tuan-tuan memang penindasan. Sebab tu Islam ni dia melarang perkara tersebut. 3. Yang keempat. Yang keempat, rajin solat tetapi percaya kepada percaya pada bomoh. Jam juga. Ada orang mayang, bagus, tapi pagar rumah tok bomoh. Saya ustaz ni pakai pun tok bomoh bagus. Nampak? Dia pagar rumah pun duit siling, tanpa duit siling. Dia pagar rumah guna pedang, tok bomoh jangan pergi pegang pedang. Dia tak dekat pintu rumah. Tuan-tuan mendengar? Ke tuan-tuan? Ada orang tak mau kena sihir, dia guna pendinding tok moh bagi tu yang bentuk petok bola IC tu. Tu nama pendinding.
Apa hukum pakai benda ni? Syirik kepada Allah Subhanahu wa. Semayang Allah tak terima. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam surah Al-Am ayat yang ke-88, surah Al-Am ayat yang ke-8. Allah sebut 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, seandainya mereka menyekutukan Allah. Menyekutu ni apa? Harap selain daripada Allah. Yalah pakai tangkal. Harap tangkal tu lah. Orang tak sihir tak kena, santau tak kena, dia harap tu. Penangkal tu. Tangkal azimat, kan? Maka kata Allah, terhapuslah amal yang telah mereka kerjakan. Hapus semua. Sebab tu semayang, yang mana ada tangkal, buang. Yang takut tu tangkal tak ada apa pun, ambil, potong, buang dalam sungai, air yang mengalir kan. Buang. Tak payah pakai tangkal-tangkal ni. Ada orang semayang-semayang kan, orang perempuan ada kes juga kan, buat nasi kangkang tuan-tuan. Pernah dengar nasi kangkang? Nasi kangkang ni betul tau. Dia bukan olok-olok dalam cerita tuan-tuan tengok cerita hantu tu kan. Memang betul buat macam tu. Kan? Nasi kangkang dia buat pukul 3 pagi, embun kan, tapi dia guna benda yang kotor lah. Pasal apa buat nasi kangkang ni? Sebab bini laki nak kahwin lain, nak tu banyak ah. Sebab lain tak ada, sebab laki nak kahwin lain, dia tak sanggup dimadu kan. Dia buat nasi kangkang. Dia buat laki jadi bodoh tu Bukan bodoh kayu Duk gitu. Teruk tuan-tuan. Hebat nasi kangkang ni. Jadi jangan duk buat lah. Sial kat laki tuan. Tengok muka laki tuan-tuan lah. Dia nak pergi nikah, bagi kahwin. Dapat pahala besar no. Nak kahwin ni? Tak berani. Ke bini menakutkan? Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, tolong doakan saya. Doa ke apa? Doakan saya kahwin seorang ya Ustaz. Saya kata lah, hati aku pun tak dapat. Hang nak suruh doakan. Ya, orang kita yang lawyer buruk tu tuan. Dia main minta doa, tinggal minta doa mau rezeki lah. Minta doa suruh dia dapat kahwin seorang lagi. Oh, kau ajak tu tuan. Nah, abang kata bomoh ni kita lagi. Bomoh ni tuan-tuan ada dua. Kita kadang-kadang istilahkan bomoh ni, kadang-kadang ustaz beritahu okay, bomoh lah. Sebab kita orang kampung ni tu kan. Oh, tok bomoh ni, tapi dia ustaz, dia guna kalimah Allah, dia guna ayat Quran, tu okey. Yang guna jampi serampah, macam cerita pendekar bujang lapuk tu. Hei mambang tu. Hei mambang, kasar ke mambang? Itu tak boleh. Dia menggunakan istilah-istilah pemujaan, maka itu tidak dibenarkan. Puja di kubur, tak dibenarkan. Ada orang dia nak sembuh penyakit, dia pergi kubur-kubur alim ulama', dia minta ke kubur tu. Bukan dia minta ke Allah, dia minta ke kubur. Boleh tak? Maka jawapannya tak boleh. Ada orang mandi bunga. Mandi bunga ni boleh tak? Mandi bunga. Pakcik, mandi bunga boleh? Bagi bunga teh ayam. Bunga, 100 jenis bunga mandi. Pening tuan-tuan. Kubur pun dia ambil bunga. Sampai bagali kubur atau apa? Nak mandi bunga. Bunga kat kubur membelah. Boleh mandi bunga? Jawapannya boleh. Mandi bunga tujuan apa? Nak segarkan badan? Boleh. Tapi kalau mandi bunga nak dapat jodoh, haram. Ya? Mandi bunga sebab nak buang sial, lagi tak boleh. Ada orang mandi bunga, suruh tok rumah mandi, lagi tak boleh. Pukul 3 pagi tok rumah mandi. Tu masuk harian metro muka depan tu. Jadi lauk malam pagi tu tuan-tuan. Dia pandai tok rumah ni. Dia kata apa? Oh, saya dalam amatan saya, mandi ni saya dengan anak pakcik je boleh. Kalau tidak tak mujarab. Hak orang tua tu pun, ya. Tengok cerita apa tu? Yang apa Piramli juga tu, Piramli buat tu. Yang gunakan sihir tu, cerita apa? Nasib Doremi Yang kalau datang tu. Tengok tak? Biar bomoh temberang tu. Piramli buat tu dan cerita semua berkait rapat kita. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, Piramli ni wali Ustaz. Aku tak tahu dia wali ke tak. Cerita dia berkait dengan kita, tengok Tak bomoh tu janggut pasal ingat. Tahu dah tipu, ikut juga. Ada orang pakai susuk 40 jarum. Susuk ni banyak ni cerita sikit boleh sikit Ada susuk tembaga, ada susuk biasa, susuk emas, susuk berlian. Susuk berlian paling mahal. Lah ni ada susuk lagi, susuk natang buat tau. Paling mahal sekali. Dia pakai tu next Sri. Pakai botok tak apa ni, pakai letak tu. Sampai doktor scan muka tu ada 40 jarum. Cuba ambil jarum cucuk muka tu dah satu tengok. Asal riau dah. Tapi orang perempuan cucuk jarum, saya kat tu cuba tepati bini tuan-tuan pakai tudung. Dia cucuk jarum peniti, tak kena tu. Duk pati bini saya pakai tudung, tak kena. Kita cucuk kena. Hebat perempuan. Dia pakai tudung tu setengah jam. Jarum saja ada 10. Tapi nak buka seminit asal. Tambah nak pergi market, lama nak mampus tu ada cucuk jarum tu. Tapi tak kena dia. Hebat perempuan ni. Kita ada cucuk kena. Pakcik cucuk sini pun kena. Dia cucuk sini tak kena. Ni kat kepala kan. Kita nampak orang tengok cermin dia. Hebat perempuan. Tu tak apa ke jarum tu. Yang cucuk di muka ni tuan-tuan, yang kata panggil tadi saya lupa lah.
Susuk ni tuan-tuan, maka tidak dibenarkan. Orang lelaki pun ada ke susuk Ada. Susuk untuk tarik perhatian orang. Orang perempuan ni tarik untuk orang suka. Orang lelaki ni macam dia kerja nak contoh bisnes kan. Dia pakai susuk supaya orang tarik dengan suka dengan bisnes dia. Oh hebat susuk ni. Bomoh pun up to date ni tuan. Dia tak boleh makan orang perempuan, dia makan orang lelaki pula, orang lelaki kan. Kan tu ni dia kena berhati-hatilah. Nah, bab percaya dengan bomoh ni. Jangan percaya dengan bomoh. Bomoh ni tuan-tuan tak ada apa pun. Ada orang kata ustaz bomoh hebat, ustaz boleh tarik duit. Saya kata kalau bomoh boleh tarik duit, dia tak dibomoh. Dia millionaire. Tak setuju saya. Dia boleh tarik duit dalam selimut tu 50 ni, tu Haji 50. Kalau dia boleh tarik duit, dia tak dibomoh. Dia jadi millionaire dah kat Malaysia nombor 1. Apa dia tunggu tuan-tuan nak tipu tu kan? Sebab duit tu bukan betul. Sama orang tanya ustaz macam mana ada orang tu dia boleh jumpa batu dalam pokok serai. Tak lagi dulu viral kan? Ada depa jumpa batu cincin dalam pokok serai tu. Dia bertanya macam mana ustaz? Saya jawab mudah ya. Mana ada orang jumpa dalam pokok serai ada batu? Mana ada pok saya tanam pokok serai bertahun tak pernah jumpa satu batu pun saya kata. Habis tu macam mana ustaz ni? Saya kata mudah. Sebelum dia tanam pokok serai tu dia tanam batu sekali. Takkan Tuhan tak ada fikir. Dia tanam batu sekali, dia tarik keluar sekali batu-batu. Macam-macam warna kan. Kita percaya batu pokok serai lah, batu geliga lah, bangku ayun lah, macam-macam kan. Nah itu kan. Itu yang 3. Jangan percaya bomoh ni. Kan? Kadang-kadang yang berlaku ni kadang atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang kita anak kita tak kahwin lambat. Bukan sebab dia datang sial ke apa, tak ada. Mungkin jodoh belum mai. Kan kita ni kadang anak kita lambat dapat jodoh, pergi jumpa bomoh. Bomoh pun jampi. Pui. Bomoh tu. Percaya bomoh. Kan? Habis berpuluh ribu tuan-tuan. Itu. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang kelima. Rajin solat tapi terjunlah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Disebabkan tuan-tuan suka mengumpat. Ni payah ni. Ataupun disebut sebagai suka membawang. Makan bawang haram tak? Tak haram, dia makruh je kalau semayang kan. Tapi kalau membawa orang tak boleh. Apa maksud bawang ni? Yang ini suka menceritakan tentang keburukan orang lain. Ni suka cerita buruk orang, suka buka aib orang, tak boleh. Sebab kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, kata baginda, la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Ya, suka fitnah orang, suka laga. Dia fitnah ngadu domba ni mudah suka laga ke orang. Hantar tak? Tu Haji Mat cerita macam hantar tak? Tidak laga ke orang tu. Hantar tak dia kata. Dia ke depan hang baik. Ni Haji ni macam ni. Hang tahu ke? Hang ni buat pala tahu ke? Tu. Ini. Sebab tu Nabi sebut satu lagi tuan-tuan lah. Boleh no? Ke 3 minit. No? Nabi kata ni. Hadis ni muttafaqun alaih. Nabi kata tajidu min syirarin nas. Kamu akan mendapati antara sejahat-jahat manusia ialah bermuka 2. Talam 2 muka. Beringat talam 2 muka? Tuan-tuan ni hangguk. Giling. Hangguk. Tuan-tuan ke? Depan kita hangguk. Betul. Belakang kita haram. Kata habis korang. Teruk dia ni kau betul. Lakonnya bos. Bos tahu dia mengampu je tu. Sampai kawan tu pangkat tak naik sebab mulut dia. Kan kawan tu buatlah kerja siang malam pagi petang nak dapat anugerah cemerlang tu. Dia potong. Ada jenis tu. Tuan-tuan bah. Tuan-tuan ni senyum tak apa boleh kan. Bos tanya. Kadang bos ni dia tanya. Sebab saya pun kerja saya tahulah. Tuan-tuan bos tanya kita. Macam mana dia boleh bagi anugerah cemerlang. Kita patut kita bagilah kata-kata motivasi sebab kita meluatkan dia. Kita kata tak yalah bos, dia ni selalu mengelat. Tahu mengelat? Tahu selalu tidur dalam store. Saya tahu, saya tengok jenis ni depan kita. Hang ada kata aku? Tak ada. Aku puji hadapan bos. Gini tu talam dah muka. Kan? Tuan-tuan pernah tengok cerita Batman? Batman tahun ni dia tangguh kan, tahun depan mau keluar kan. Ada nama dia Joker, pernah tengok? Pernah tengok? Satu muka jahat, satu muka baik. Sekejap lagi buka. Tengok tu, tuan-tuan Google tuan-tuan. Kan? Satu muka Allah depan kadang baik, belakang Allah jahat tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang sebut kata mengumpat ni. Berhati-hatilah mengumpat ni. Jangan kita sebarkan keburukan orang. Keaiban orang jangan kita buka kan. Kadang-kadang kita cerita dia ni suka kuat hidung tu cerita ke orang. Hantar tak? Dia duduk apa? Kan kita duduk kan kat office kan duduk sebelah-sebelah Kita kata hang jangan duduk rapat dia duduk kuat hidung, dia duduk calit mata. Dia duduk kumpul dalam bekas dia hantar tak? Ada tuan-tuan perangai macam ni dia cerita. Biar api ada dia kumpul bola bekas bukan dia celek kat muka hang. Dia bola bekas dia kan, dia ada bekas dia. Dia celek buat bulat-bulat bu. Dia dah kumpul.
Sampai mati esok tengok-tengok berapa lama banyak aku kumpul sama aku kerja kat KKM ni kan. Tak apalah, tak kacau orang. Bukan dia ambil celekan meja kan. Kita tengok, kita tak kata apa, biarlah. Cuma kita jangan pengotok. Cukup gitu, jangan kita cerita hantar dia duk kurang tu hidung tu dia makan buat hidung dia. Kan? Itu cerita keburukan orang. Bila dia dengar dia marah lah. Dia marah lah. Dia marah. Jangan cerita. Boleh tuan-tuan? 5 tu dapat? Agak 5 ada dah. Nak tanya tu lah, ada tak? Yang pertama tadi apa? Sebelum itu, yang pertama apa? Dakar pada mak bapak. Yang kedua, sombong dan ujub. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, ya bomoh. Yang kelima, suka mengumpat. Agak ada tak? Kalau ada, buang. Buang je jauh. Kan tidak semayang, penat je. Penat semayang ni, penat tak? Pakcik, semayang penat? Penat tau, turun tingkat tekan. Lepas tu orang lift pula lambat. Maki pula orang, bodoh, lambat. Kan? Turun-turun semayang, haram tak dapat apa. Lagi penat. Sebab tu fikir-fikirkan anda mampu mengubahnya. Fikirlah. Telajak perahu boleh bunuh, telajak perbuatan binasa diri. Sedar dulu pendapatan, sesal kemudian tidak. Buku ni kita sedar lah ni, tak apa lagi. Jangan sedar kemudian. Esok ke akhirat rugi lah tuan-tuan, rugi. Dia cukup sekadar tu 5. InsyaAllah dia boleh faham lah. Tak payah banyak-banyak. Kalau sampai 10 lagi berasap telinga. Jadi confuse pula kan. 5 cukup. Itu compact lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak. Kot apa yang saya cakap ada yang terasa hati. Ada yang terasa hati kan? Dia tengah hari ni kan boleh cakap lembut-lembut. Tuan-tuan bagi lapak ke apa, leno. Kan? Dia cakap gini ya. Kita tuan faham. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu tu bermanfaat dunia dan akhirat. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri yang akan datang. Tajuk ni saya bahas dah kat TV Al-Hijrah. Tapi saya tak cakap macam ni lah. Tuan-tuan tak tengok lah. Kan saya dah datang saya dah bahas 4 rajin solat tapi masuk neraka kan. 4 golongan ni saya bahas, saya tambah 1 tadi. Kalau ikut 4 saja. Kan dia dah bahas apa saja bawa tuan-tuan. Kau tuan-tuan tak sempat tengok. Tuan-tuan naik motor ke 7 keluar TV mana sempat tengok. Duduk atas motor. 7 sampai 7.30 kan. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri akan datang. Terima kasih atas jemputan sudi panggil walaupun kan tak tetap tapi insya-Allah kita jumpa lagi Dapat ada ilmu ni? Dapat ke marah? Tengok untuk pun syukur jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.